yang di tangannya, dalam kekuasaannya kerajaan. Dan Allah yang memegang kerajaan tadi berkuasa penuh di atas setiap sesuatu. Sadaqallahul azim. Yang mulia Al-Fadhil Fungsi mengangkat imam masjid, Al-Fadhil Tuanku Haji Yahya Junaid sebagai yang Ketua PAS Dewan yang dipertua Dewan Ulama PAS Negeri, sekalian pimpinan muslimin muslimat, para hadirin sekalian yang dirahmati sekalian. Lebih dulu saya mengucap ribuan syukur yang tidak terhingganya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan saya nikmat dan kebahagiaan, dan juga memberikan tuan-tuan sekalian nikmat Islam, nikmat sihat, sehingga tuan-tuan semua sudi meninggalkan rumah tangga, kerja buat, sama-sama mari ke masjid ataupun disebut rumah Allah hari ini. Sedangkan kita semua tahu bahawa kedatangan kita di sini bukannya ada sesuatu yang boleh kita makan, yang boleh kita minum, yang boleh kita buat harta. Tapi kita yakin 100% bahawa selain daripada makan, selain pada minum, selain pada harta, selain pada makan minum, ada lagi benda lain yang perlu kita cari dalam masa hidup kita, yaitu barakah. Barakah bukan benda boleh makan, bukan benda boleh minum, dan bukan benda boleh dibuat harta. Tetapi tidak ada barakah, maka tidak ada segala-galanya hidup manusia di muka dunia. Kerana dunia ini hanyalah tempat singgah, tempat menumpang sekejap. Manakala tempat kesudahan kita ialah akhirat, dan hidup manusia di akhirat memerlukan barakah. Dia tidak perlu wang, dia tidak perlu duit. Kalau ada wang pun tak laku, kalau ada harta pun tidak boleh buat apa. Yang boleh manusia tumpang di akhirat kelak ialah harta yang ada barakah di dunia, ada duit yang ada barakah di dunia, dan ada al-mulk, ada kerajaan dan pemerintahan yang ada barakah. Allah menyebut dalam ayat yang saya baca sekejap tadi, iaitu ayat yang disebut surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berkat Allah yang di tangannya kerajaan. Saya sugul
Saya tidak kata saya duka cita, tapi saya sugul, bimbang, takut-takut kerajaan. Bimbang, takut-takut kerajaan yang diberi kepada saya di Kelantan. Bimbang, takut tidak ada barakah. Kita telah biasa dengan pilihan raya untuk mendapat kerajaan, dan bila kita tidak berjaya dalam pilihan raya, kita merasa sugul, pusing, duka cita. Tapi pernahkah kita berfikir bahawa bila kita menang pilihan raya dan kita mendapat kerajaan, kita juga mesti sugul, kita juga perlu pada pusing, takut-takut kerajaan yang kita pegang serupa saja dengan orang lain pegang. Allah telah memberi al-mulk, kerajaan, pada gerakan Islam di Kelantan. Kejayaan yang diberi oleh Allah pada rakyat Kelantan, khususnya pada harakat Islamiah di Kelantan, saya sendiri yakin 100% bukan kerana usaha rakyat Kelantan semata-mata. Mesti ada hubungan dengan usaha orang Islam sedunia, termasuklah orang Islam di negeri Kedah ini, dengan teriak tangisnya, dengan titisan air matanya, dengan doa dan restunya kepada Allah. Mintalah Allah beri al-mulk, kerajaan, pada siapa saja pun. Alhamdulillah, doa tuan-tuan, derma tuan-tuan, dan teriak tangis tuan-tuan semua untuk kemenangan Allah telah beri. Baki lagi tabarakah ke tidak tabarakah, ini adalah satu hal yang kedua yang perlu bagi saya khususnya, dan juga bagi tuan-tuan sekalian umumnya, menyusulli terus-menerus dengan doa, dengan nasihat, dengan bermacam-macam cara, supaya kerajaan yang orang Islam pegang melalui harakat Islamiah tidak serupa dengan kerajaan yang dipegang oleh orang-orang yang tidak berjiwa harakat Islamiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Syayyabatni Hudun, syayyabatni Hudun." Surah Hud yang ada dalam Quran itu menyebabkan rambut di kepala aku menjadi uban. Saudara buka Quran dan saudara boleh bertemu dengan satu surah dalam Quran namanya surah Hud. Di sana ada sepatah kata, dan sepatah kata inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan bahawa dia inilah yang membuatkan kepala aku uban. Ayat itu hanya berbunyi fastaqim kama umirta, fastaqim kama umirta. Hendaklah kamu wahai Muhammad istiqamah seperti mana yang diperintah pada kamu. Istiqamah asal maknanya berdiri tegak. Dan bila Allah memerintah kepada manusia, maka manusia mesti mengerti bahawa tidak ada tolak ansur dan tidak ada rundingan negosiasi, tidak ada sebagai rundingan yang boleh dibuat dengan Allah tentang boleh atau tidak boleh, boleh bertempuh atau tidak boleh bertempuh. Tidak boleh. Bila perintah diberi, dan yang memberi perintah itu Allah sendiri, bukan saja ibu bapa, bukan orang besar dalam negeri, bukan kerajaan, tapi Allah sendiri memerintah, maka manusia mesti patuh dan akur. Oleh kerana Allah memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
supaya dia istiqamah. Dan Nabi buat pengakuan bahawa perintah istiqamah inilah yang menyebabkan kepala aku sampai uban, rungsing, bimbang, takut-takut perintah ini tak dapat dilaksana. Maka kita yang tidak Nabi ni, yang kita duk baca fastaqim kama umirta ni sehari-hari, terasakah atau tidak bebanan yang menimpa diri masing-masing hasil daripada perintah tadi? Kalau kita sebagai pegawai kerajaan, kita dapat surat perkeliling daripada bos kita, daripada orang besar, daripada raja, daripada Perdana Menteri, maka apa saja kandungan dalam surat perkeliling mesti dipikul. Susah bagaimanapun kena pikul, kerana aku sebagai pegawai, dan pegawai adalah tukang yang melaksanakan kerja. Tak laksana kena soal. Dalam mesyuarat mingguan aku kena soal, dalam laporan akhir tahun aku kena soal, di depan pegawai tinggi aku kena soal. Menyebabkan pegawai menjadi gelisah, tidur tak lena, makan pun tak kenyang kata orang. Maka takkanlah kita orang Islam yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak fikir bahawa Quran ini seluruhnya adalah surat keliling, surat perkeliling yang dikirim oleh Allah pada manusia di muka bumi. Di antara surat keliling tadi ialah ayat yang disebut fastaqim kama umirta, hendaklah kamu istiqamah sebagaimana yang disuruh. Bagi membolehkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya terus menerus dalam keadaan istiqamah, walaupun beliau telah meninggal dunia kira-kira tengah 2000 tahun dulu lagi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang, rungsing, gelisah, takut-takut umat yang ditinggal ini tidak istiqamah. Maka macam-macam ikhtiar yang Nabi kita buat supaya istiqamah tadi dapat dilaksanakan oleh umatnya terus-menerus. Di antara ikhtiar yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sabda-sabda yang ditinggal oleh beliau dan terkandung dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sejarah. Dan di antara sabdanya ialah beliau memilih-milih 4-5 surah dalam Quran, kita katalah surah pilihan, supaya umatnya baca di hari-hari Jumaat seperti ini. Hari-hari Jumaat, sejak dari malam sampai ke petang jatuh matahari hari Jumaat dan malam Jumaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta daripada umatnya sungguh-sungguh supaya tolonglah baca surah-surah yang ada fadilat tertentu. Di antara surah yang disebut macam surah Yasin, macam surah depan saya ni surah Al-Mulki, surah Al-Kahfi, surah Al-Atta' 'alal Insan yang disebut surah Al-Insan, surah yang membincangkan hal manusia. Dan lain lagi 2-3 surah. Alim ulama kita, khususnya ahli tafsir, menanya diri sendiri dan menanya kawan-kawan, apa hikmat dan tujuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih-milih 2-3-4 surah ini untuk dijadikan santapan hidangan rohani untuk umatnya di hari Jumaat begini. Bila alim ulama kita menyoal diri sendiri dan menanya khabar kawan-kawan seperjuangan dalam bahagian ilmuwan, mereka tolong beritahu kepada kita bahawa kandungan atau surah-surah ayat-ayat yang terkandung dalam surah ini memang benar-benar menyayat hati dan benar-benar boleh membentuk jiwa manusia. Bila manusia dapat dibentuk melalui ayat-ayat tadi, mau tak mau manusia terpaksa istiqamah dengan secara sukarelanya sendiri. Misalnya contoh dalam surah Tabarakalladzi yang saya baca ini saja. Dalam surah ini ada beberapa soalan yang Allah tuju soal itu kepada kita. Sama kita orang Islam. Sama ada kita ni orang Melayu, orang Cina yang beragama Islam, orang putih yang beragama Islam, orang Amerika yang beragama Islam, orang Dayak, orang Iban, orang Eksemo yang beragama Islam, semuanya kena soal. Dan bila kita manusia ni kena soal, kita tak boleh tidak, kita jawab.
Kalau tak jawab pun sekurang-kurangnya soalan itu berpusing dalam kepala kita untuk mencari jawab. Dan itulah hak yang Allah nak dan agama kita nak. Satu ikhtiar dibuat oleh Islam ini ialah menyoal. Di mana-mana tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan akan bertemu dengan soalan-soalan yang dihadap oleh Allah kepada pembaca. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri, dan sebagainya. Soalan bila manusia menyoal, orang yang kena soal terpaksa jawab. Yang kalau tak jawab pun, soalan tadi berpusing dalam kepala dia untuk mencari jawab. Dan bila manusia bertemu dengan jawab, itulah yang dikehendaki. Jangan sampai manusia ni hidup menurut arus semata-mata, tak ada soal jawab, tak ada berfikir, tak ada apa. Jangan. Dan dunia hari ini, para hadirin semua, dengan sebab kempen duniawi ni terlalu banyak. Kempen duniawi. Nak jual rokok, sebatang rokok, sebungkus rokok, terpaksa kempen dengan betina-betina telanjang, dengan gong gendang, dengan galak ketawa, dengan macam-macam benda. Yang kalau semua penduduk negeri ni tengok semua, tuntun semua gambar-gambar ini, mau tak mau dia terpengaruh. Walaupun tidak hari ini, besok. Kalau tidak besok pun, lusa dia mesti terpengaruh. Dan bila manusia terpengaruh dengan keduniaan semata-mata, dengan betina telanjang, dengan muzik, rock, entah apa lagi namanya, maka manusia mesti terlupa pada jawapan-jawapan untuk dijawab terhadap soalan-soalan yang dihadap oleh Allah sendiri dalam kertas pekelilingnya, iaitu Al-Quran Al-Karim. Contohnya, a'amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, am amintum man fis sama'i an yursila 'alaykum hasiban fasata'lamuna kayfa nadhir, awalam yarau ila at-tayri fawqahum safat, amman hadha alladhi huwa jundul lakum amman hadha alladhi yarzuqukum afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi qul ara'aytum in ahlakani Allah qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. 7-8 soalan yang dihadap oleh Allah dalam surah Al-Mulki saja dan menunggu untuk dijawab. Dalam hadis lain, Nabi kita bersabda, dekat-dekat nak tidur, tiap malam tolong baca surah Tabarakalladzi sampai habis. Dan bagi kita orang Islam, kita tahu tidak ada sebarang ayat, sebarang tutur kata daripada kita orang Islam yang berbentuk Quran ke, berbentuk zikir ke, berbentuk tasbih ke, tak ada perkataan yang diminta kata-kata dengan tidak mengerti, tak ada. Mula daripada ucapan asyhadu an la ilaha illallah sampailah kepada Quran seluruh, bila perkataan itu keluar daripada mulut, artinya kita diminta reti dan minta kaji, minta fikir. Dan kalau setiap orang dekat nak tidur dapat baca surah Tabarakalladzi sampai akhir, hanya cuma 30 ayat semata-mata. Bila kita baca surah Tabarakalladzi yang mengandungi soalan-soalan lebih kurang 7-8 yang saya baca sekejap tadi, kalau boleh kita jenera, kita nyenyak dengan keadaan dia berfikir-fikir mengenai jawapan, bagaimana jawapannya yang aku mesti jawab untuk aku sendiri, untuk muka nanti dalam kubur dan untuk Tuhan di padang mahsyar. Kalau rajin kita latih diri kita macam ini, payahlah kita nak fikir bahawa kita ni masih lagi mengarut, masih lagi lara, masih lagi lupa akhirat, masih lagi keduniaan. Payah kita nak fikir. Kalau kita selalu amal dan selalu kita baca ayat-ayat begini, kalau boleh dekat nak tidur, kalau boleh sampai bermimpi-mimpi, biarlah malam tu bermimpi bagaimana jawapan yang sebenar. Misalnya, amintum man fis sama', hai manusia, adakah kamu merasa sedap hati dengan malaikat di langit, ay yakhsifa bikumul arda, untuk menelan, memerintah pada bumi ini supaya telan kamu. Fa idza hiya tamur, tahu-tahu bumi ini menggelegak untuk menelan kamu. Bumi yang kamu pijak sehari-hari ini boleh jadi merasa selamat kerana ianya keras, dapat dipijak, boleh kita berlari, boleh kita tenggala, boleh kita tebuk, boleh kita cangkul. Tapi adakah dia keras ni kerana dia sendiri itu keras, kerana ataupun kerana aku perintah pada bumi supaya bumi ini keras, ataupun boleh dipijak oleh manusia?
Dengan arti kalau aku perintah pada bumi supaya bumi ni merekah telan kamu semua, mu nak buat apa? Ini soalan. Amintum man fis samai an yakhsifa bikum al-ard? Adakah kamu merasa sedap duduk di muka bumi ini kerana bumi tak telan kamu? Jangan. Segala malaikat di langit dan malaikat di bumi, tunggu saja perintah aku. Kalau aku perintah supaya bumi ini telan kamu sebagaimana air telan kamu di laut, kamu masuk dalam air, maka kamu lemas. Apa kata kalau aku perintah pada bumi juga supaya melemaskan kamu di muka bumi? Walaupun nampak dianya keras, tapi keras bukan kerana dianya keras, tapi kerana perintah daripada aku supaya keras. Tapi kalau aku beri perintah lain supaya ditelan kamu, dia telan. Apa kata kalau aku perintah pada bumi telan? Ini soalan begini menimbulkan gerun, menimbulkan hebat takut kita kepada Allah sepanjang hayat. Dan itulah hak dia nak pun. Yang Allah Ta'ala nak daripada manusia ni supaya manusia kan reti takut pada Allah, reti gerun pada Allah, sampai ke peringkat bahawa bumi yang begini keras ini pun kalau diperintah supaya dia cair, maka dia akan cair. Dan kita telah lihat di seluruh dunia ada gempa bumi, ada bukit berapi, ada gunung berapi, ada sebagainya, dan ada pantai yang kena hakisan, ada itu, ada ini, ada ribut, ada apa. Kita duduk senang-senang, ribut, duduk tahu-tahu pecah gempa bumi. Rata-rata gempa bumi berlaku. Negeri kita baru ni pun mula-mula nak gempa sikit. Di negeri orang lain Allah apa nama ni telah banyak berlaku. Nah, kalau benda-benda begini aku buat padamu, mu nak buat apa pada aku ni manusia? Tapi yang nampak mu ni tak reti takut, tak reti gerun, kenapa? Itu soalan yang pertama. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba? Soalan yang keduanya, am amintum. Dia tambah lagi. Hak dulu amintum. Hak nombor dua ni amintum. Bentuk soalan itu menekan sikit sampai diguna huruf tambahan min. Amintum. Adakah kamu rasa selamat dengan malaikat di langit? Selamat untuk mengirimkanmu batu-batu. Kamu duduk sehari-hari ni, manusia senang nampaknya, seronok nampaknya, gembira je nampaknya. Tak peduli kepada aku. Aku tahu hati perutmu tidak takwa pada aku, tapi dengan keadaan ketenangan, cuaca baik, hatimu tenang, seronok-seronok, boleh ke tak boleh kalau aku perintah pada malaikat di langit supaya bawa batu-batu timpakan atas kamu? Boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Bila boleh, maka bagaimana keadaan kamu? Nampaknya begitu-begitu saja, seronok, tak ada nampak hati perutmu. Aku tahu tidak ada sebarang gerung, takut, aib, malu kepada aku. Para hadirin semua, soalan-soalan yang diberi oleh Allah dalam ayat ini lebih kurang 7-8, dan akhir sekalinya saya sebut cepat-cepat. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gharan faman ya'tikum bima'in ma'in. Ayat yang paling akhir menamatkan surah Tabarakalladzi. Soalnya, qul, kata olehmu, soal olehmu wahai Muhammad, bagaimana kamu fikir sekiranya bangun-bangun pagi tengok-tengok air dalam sungai kamu, dalam telaga kamu, dalam paip kamu, semuanya raw, kering. Kamu hidup dengan air. Selama ini kamu menggunakan air hujan, air telaga, air sungai, air terjun daripada bukit. Benda ni mestikah ada setiap hari, setiap masa? Apa kata kalau kamu bangun pagi, tengok-tengok telaga kamu kering, mu nak buat mana? Mu nak buat macam mana? Telaga sendiri tu kering. Selama ini nak telaga, nak air, kamu gali telaga. Tapi kalau kamu gali punya gali sampai tak daya nak gali, air tak ada juga, kamu nak buat macam mana? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang berkuasa beri pada kamu dengan air mata semula? Sebenarnya hak dulu. Kita selama ini bergantung pada hujan. Hujan tak mesti. Bergantung pada telaga, tak mesti air ada dalam telaga. Bergantung pada sungai, tak mesti ada air dalam sungai. Dan kita negeri Kedah telah mengalami kemarau. Tak reti kita nak buat. Utamanya kita bergantung pada sungai. Ialah kalau sungai juga kering, kamu buat macam mana, hai manusia? Ini soalan-soalan bertubi-tubi begini ni, cadangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tercetuslah rasa taqwa, rasa haibah, rasa izzah, rasa keagungan dan kewibawaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada company di muka dunia boleh buat air sampai hari ini.
Tidak ada kerajaan di muka dunia yang boleh buat air sampai hari ini. Dan tidak ada institusi di muka dunia sampai hari ini boleh buat air. Boleh buat air setitik, boleh buat padi sebiji, boleh buat udara sikit untuk kita hisap. Tak ada. Sebab itulah para hadis semua. Ayat yang pertama turun dari langit ialah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra', mu kena mengaji. Syaratnya ngaji dengan daulat Tuhanmu yang menjadi. Kenapa kamu belajar tu dengan kerana aku? Kerana aku ni menjadi, mencipta. Dengan arti kuasa mencipta, kuasa membuat ini aku yang punya. Orang lain tak buat. Cuma kita ada sebut, rumah ni siapa buat? Si Mamat. Jalan raya ni siapa buat? Si Daud. Kapal terbang ni siapa buat? John White. Siapalah bom ni siapa buat? Orang tu buat, orang ni buat. Kita sebut kita buat ni para hadis semua, sebenarnya kita menyalahgunakan bahasa.